Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Kita sambung pengajian kitab kita, pengajaran yang ke-6 daripada kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, ya bani Adam, ma khalaqtukum li astakthira bikum min qillah wala li asta'nisa bikum min wahsyatin wala li asta'ina bikum ala amrin ajiztu anhu wala li jalbin manfa'atin wala li daf'i madarrah bal khalaqtukum li ta'buduni tawila wa tashkuruni katsira wa tusabbihuni bukratan wa asila. Ya bani Adam, law anna awwalakum wa akhirukum wa jinnakum wa insakum wa saghirukum wa kabirukum wa hurrakum wa abdukum ijtama'u ala ta'ati ma zada dhalika fi mulki mithqala dzarrah wa man jahada fa innama yujahidu ala nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Ya bani Adam, kama tu'za bika wa kama ta'malu yu'malu bika. Baik, hadis qudsi ini tuan-tuan menceritakan kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak berkehendak kepada kita. Baik, maksudnya berkata Allah Subhanahu wa taala, hai anak-anak Adam, tiada aku jadikan akan kamu supaya banyak aku dengan kamu daripada sedikit, dan tiada aku jadikan akan kamu supaya bertaulan aku dengan kamu daripada safarku dan liarku, dan tiada supaya minta tolong aku dengan kamu atas pekerjaan yang lemah aku daripadanya, dan tiada kerana mengambil manfaat aku daripadamu, dan tiada kerana menolak mudarat dengan kamu, dan tetapi aku jadikan kamu ialah untuk kamu mengenal akan daku, supaya kamu menyembah akan daku, dan kamu memperbuat segala perintahku, dan kamu tinggalkan akan segala tegahanku pada seumur hidup kamu, dan syukurkan akan nikmatku, akan syukur yang banyak, dan kerana kamu ucapkan tasbih kepadaku pada pagi-pagi dan petang-petang. Baik tuan-tuan yang dihormati, dalam hadis qudsi ini Allah Ta'ala ceritakan kepada kita siapa kita. Sebab ada orang kata, ada orang yang perasan, oh dia ni hebat, dia perasan dia hebat. Padahal dalam hadis qudsi ni Allah cerita siapa kita ni. Jawapan dia tak usah perasan hebat. Pertama, apa kata Allah? Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, tiada aku jadikan akan kamu supaya banyak aku dengan kamu daripada sedikit. Berapa bilion manusia ni tuan-tuan dalam dunia ni? Berbilion. Adakah dengan berbilion manusia ni sejak daripada zaman Nabi Adam sampai zaman kita ni menjadikan Allah tu kuat? Banyaknya kita, ramainya kita ni, ramainya hebatnya kita ni, manusia ni macam-macam. Adakah Allah tu bertambah kuat dengan ramainya kita? Tak. Sebab memang Allah tu maha gagah. Allah maha kuat. Bukan dengan sebab kita ni ramai maka Allah tu bertambah-tambah kuat dah. Tak ada kaitan pun dengan kita. Manusia sungguh ramainya kita, makin ramai makin kuat. Ramai dalam angkatan perang,
banyaknya kenderaan, banyaknya harta benda, lagi banyak lagi dia kuat. Sebab tu dalam dunia nak jadi kuat, tentera tu kena kuat. Ada tentera dalam negara lain, tentera dia saja 1 juta orang. Belum masuk tentera simpanan, belum masuk lagi tentera yang standby, tentera yang aktif saja 1 juta. Dengar kata 1 juta je tentera, kita pun naik gerun. Belum masuk lagi jet dia, belum masuk kapal laut dia, belum masuk jet kapal selam lagi. Baru tengok jumlah tentera darat saja 1 juta. Oi, banyak sungguh. Belum masuk tentera simpanan. Allah bukan macam tu. Allah tak letak pun kemuliaan Allah dengan sebab ramainya kita. Ni hak malam ni, yang datang sembahyang 1 saf, kira ramai tu. Ada yang satu masjid saya pergi 3 orang, Tok Imam, Tok Siak dengan makmum, dengan AJK pun tak main. Adakah Allah lemah dengan sebab 3 orang yang main sembahyang? Ada yang langsung tak azan. Ada tuan-tuan. Saya pergi kuliah dulu ni, kuliah asar, buat dalam surau. Perempuan main. Dia kata, "Ustaz, surau kami ni tak azan." Tak azan tu maknanya tak ada jemaah. Habis tu soalan dia, boleh tak kami yang azan? Siapa dia? Macam saya lah, Kak Leha nak azan boleh tak? Dah kata laki tak main azan, Makcik Leha volunteer nak azan, tuan-tuan. Adakah dengan sebab tak ada siapa sembahyang, tak ada siapa azan, tak ada siapa berjemaah, Allah tu jadi lemah? Tak. Allah memang gagah, dah sentiasa sedia gagah. Adakah dengan berjuta-juta sekali sembahyang ni Allah bertambah kuat? Tak. Memang Allah dah maha kuat. Menunjukkan apa? Allah ni tak berkehendak dengan kita. Dia beza dengan manusia ni. Cuba saya ceramah malam ni, seorang yang main dengar macam saya dengan Tok Imam, 2 minit syarah, dah lah Imam. Jom tapi depan tu kena hasil lemak. Habis pinggan main Aisyah. Manusia macam tu. Ataupun langsung tak ada siapa dengar ceramah saya, duk ceramah seorang-seorang, orang berhenti kat jalan tu. Sejak bila ustaz tu gila? Dia jadi macam tu. Allah tak ada apa kan? Hang semayang ke dapat kat hang balik, hang tak semayang pun dapat kat hang balik. Itu yang pertama pengajaran dalam hadis ni. Yang kedua, dan tiada aku jadikan kamu supaya bertaulan aku dengan kamu daripada safarku dan liarku. Bukanlah Allah Ta'ala jadikan kita ni supaya kita ni menjadi suatu orang nak tanya pendapat kita, sama ada kita ni nak Allah ni patut buat apa, menjadi taulan kepada Tuhan. Cuba tuan-tuan tengok, apa benda yang Allah ciptakan yang Allah tanya pendapat daripada kita? Tak ada satu benda pun. Malah diri kita ni pun tuan-tuan, diri kita sekarang ni pun, kita pun tak bagi suggestion pada Tuhan. Aku nak hidung aku macam ni, aku nak bulu kening lagu ni, aku nak mata macam ni. Tak. Semua yang Allah Ta'ala buat ni, dia buat dengan baik dah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang menciptakan kamu di dalam rahim ibu kamu, dibentukkan rahim dalam rahim kamu sebagaimana yang dia nak. Siapa dia tu? Allah nak macam mana? Huwallazi, huwa tu maknanya dia. Huwa tu maknanya dia. Dia tu siapa? Dia tu Allah. Qul huwallah. Katakanlah dia itulah Allah. Dalam ayat ni dia kata apa? Huwallazi, dialah yang apa? Yusawwir, yang menggambarkan, yang membentuk. Yusawwirukum fil arham, yang membentuk kamu di dalam rahim-rahim ibu kamu. Kaifa yasha, sebagaimana yang dia nak.
Yang kita jadi sekarang ni tuan-tuan, Allah yang jadikan. Kita tak ada kuasa pun nak macam ni, nak macam ini. Sebab itu bila kita dah dijadikan oleh Allah, haram pada kita pula mengubah tanpa sebab. Mengubah dagu. Bila dah besar, dah ada duit, dia tengok dagu tak apa runcin, pi cocok jadi runcin ke bawah. Macam Firaun punya dagu. Tengok pula pipi tak apa nak gemuk ni, bubuh cocok sini pula, kembung pipi macam kuih pau. Ada entah. Tengok hidung duk kembang, pi Korea bagi hidung mancung. Yang ni yang Tuhan marah. Mengubah kejadian seolah-olah yang Allah buat tu tak baik untuk kita dan kita pergi ubah. Melainkan pengubahan itu berlaku untuk membolehkan beribadah. Contohnya mulut dia sumbing, Allah yang jadikan, maka harus kepada mak bapak dia rapatkan mulut anak dia supaya membolehkan anak dia baca Quran, membolehkan anak dia beribadah, membolehkan anak dia bercakap, maka hukumnya adalah harus. Ataupun lahir dalam keadaan kembar siam, melekat di kepala, maka harus kepada dia, mak bapak dia, doktor ke siapa ke, pergi gaji kepala ni bagi elok. Harus. Tapi kalau tak ada sebab, tak ada sebab, Allah jadikan kulit kita ni gelap, tak ada sebab hang nak pergi bagi cerah, saja-saja nak bagi cerah, pasal apa? Hidung ni elok dah bernafas, tak ada sebab hang bagi mancung dia. Tak ada sebab. Tuan-tuan, ada orang yang sekarang ni kulit dia berkedut. Dia berkedut ni, dia tarik dengan benang tuan-tuan ke belakang supaya kulit dia jadi tegang. Macam-macam bentuk pengubah suaian hari ini berlaku. Allah kata dialah yang membentukkan kamu, huwallazi yusawwirukum fil arham, dalam rahim ibu. Tuan-tuan yang saya hormati, bila sebut rahim, kita selalu dengar perkataan silaturrahim. Satu silaturrahim, satu lagi silaturrahmi. Kadang-kadang kita pun jadi keliru, hendaklah kita mengeratkan silaturrahmi. Mai hak ni pula silaturrahim. Yang mana satu ni ustaz? Silaturrahim ke silaturrahmi? Baik tuan-tuan, Nabi ada sebut dalam hadis, innar rahim shijnatun minar rahman. Kata Nabi, sesungguhnya rahim itu diambil daripada nama Tuhan, iaitu Ar-Rahman. Faqala Allah Ta'ala, man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qataltuhu. Siapa yang sambung silaturahim, Allah sambung pada dia. Siapa yang putuskan silaturahim, Allah putuskan keberkatan pada dia. Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad ayat 22 sampai ayat 23. Siapa-siapa yang ada kekuasaan, dengan kekuasaan itu dia menggunakan untuk menzalimi orang, dengan kekuasaan itu dia gunakan untuk memutuskan silaturahim, Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad ayat 23, Allah kata apa? Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itu adalah yang dilaknat oleh Allah. Salah satu golongan yang Allah Ta'ala laknat ialah golongan yang memutuskan silaturrahim. Bukan setakat Allah laknat, Allah kata aku jadikan mereka tu pekak dan buta. Pekak dan buta tuan-tuan. Baik, persoalan dia, silaturrahim ke silaturrahmi? Di negara Arab yang dipakai ialah silaturrahim. Silaturrahim tu asalnya silaturahim. Apa dia? Orang yang berhubung rahim dengan kita. Orang yang pernah berkongsi rahim dengan kita. Itu dipanggil silaturahim. Siapa? Abang kita, kakak kita, adik kita yang berkongsi rahim. Maka jangan putus silaturahim. Jadi untuk orang-orang yang tak berkongsi rahim dengan kita ni, orang Arab tak menggunakan silaturahim. Dia menggunakan ukhuwah, persaudaraan.
Tapi untuk adik-beradik, anak kita, cucu kita, adik-beradik kita ni, dia gunakan perkataan silaturrahim. Habis tu silaturrahmi mai mana pula Ustaz? Silaturrahmi dia mai pada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dia menggunakan silaturrahmi. Untuk apa? Untuk semua orang. Adik-beradik ke, jiran ke, kawan ke, satu ofis ke, depan rumah ke, satu jemaah surau masjid ke, siapa-siapa sajalah yang saudara dengan kita orang Islam, maka dia dipanggil apa? Dia dipanggil silaturrahmi. Itu bahasa Indonesia. Jadi yang mana betul Ustaz? Silaturrahim ke silaturrahmi? Dua-dua betul. Belasah lah, dua-dua pun betul. Yang pentingnya ialah kau sambung silaturrahim. Tapi balik kepada basic maknanya ialah silaturrahim ialah orang yang pernah berkongsi rahim dengan kita, orang yang ada hubungan rahim dengan kita, maka dia menjurus kepada perkataan silaturrahim. Tuan-tuan yang saya hormati, sama ada silaturrahmi ataupun silaturrahim, dia adalah satu gambaran kepada kita bahawa kita ini pernah berkongsi rahim. Ada pula kata, mana pula Ustaz? Saya bukan saudara dia, saya bukan abang dia, dia asal pada Maghribi, saya asal pada balik pulau. Bila masa saya kongsi rahim pula? Betul engkau tak kongsi rahim dengan mak kita, tapi kita berkongsi rahim nun sejak zaman Hawa. Dia Melayu ke, dia Cina ke, dia Mak Saleh ke, dia orang Iban ke, dia Bidayuh ke, dia orang Jawa ke, dia orang Boyan ke, dia orang Afrika ke, kita adalah satu keturunan daripada Adam dan Hawa. Di situ pun dipanggil rahim juga. Sebab tu silaturrahim dalam arti kata yang luas ialah kemanusiaan. Baik, jadi tuan-tuan yang saya hormati, di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah Ta'ala sebut dialah yang menggambar-gambarkan, dialah yang membentuk, dialah yang membentuk manusia ni dalam rahim ibu dia, dalam rahim ibu kita. Maka bila sebut begitu, kena faham bahawa mengubah ciptaan Allah Ta'ala ini taklah dibenarkan, melainkan kalau ada maslahah yang saya sebutkan tadi. Dan kita kena ingat bahawa penciptaan yang berlaku pada dunia ni tak ada siapa pun manusia yang boleh bagi nasihat pada Tuhan. Macam mana nak jadikan air, macam mana nak jadikan bulan, macam mana nak jadikan darah, macam mana nak jadikan tanah. Manusia langsung tak ada kuasa nak bagi nasihat. Hari ni tuan-tuan cuba tengok, manusia memandai-mandai. Ada di setengah negara dengan bangganya mereka mengumumkan, kami akan mencipta matahari. Bayangkan, kami akan buat matahari sendiri. Buat. Baru ni di negara India ada seorang laki-laki mendakwa dia Tuhan. Ni sekarang ni di India ni, dia kata dia Tuhan. Baru ni dia ada program lambat keluar. Bila dia lambat keluar, dia kata dia arahkan matahari jangan terbit selama 40 minit. Bayangkan tuan-tuan, power tak power. Matahari pun dengar cakap dia. Sebab dia kata Tuhan ada dalam diri dia. Dia jelmaan Tuhan. Yang seronoknya pula orang pakai ikut dia. Tak apa, kita tunggu dia mati nanti. Boleh tak dia halang malaikat maut jangan cabut nyawa dia? Manusia ni pelik-pelik tuan-tuan. Mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai Tuhan, ni mengalahkan Iblis. Iblis pun masih mengaku Allah Tuhan, tapi adik-beradik Firaun ni siap mengaku dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la, Tuhan paling tinggi, kata Firaun ni, adik-beradik Firaun. Baik, kemudian, dan tiada supaya minta tolong aku dengan kamu atas pekerjaan yang lemah aku daripadanya. Apa benda tuan-tuan yang kita nak tolong Tuhan? Dia kata, Ustaz, ada ayat dalam Quran, in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Dalam Quran sebut,
Kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Dan bila kamu tolong Allah, Allah akan meneguhkan kedudukan kamu. Kadang-kadang bila kita faham hadis tu, kita kata Allah tu lemah. Macam mana setengah orang faham hadis, syurga tu bawah tapak kaki mak. Malam-malam duk tengok tapak kaki mak dia, tak nampak pun. Dia duk faham macam tu. Dia tak faham bahasa qiyah, bahasa mantik balarah tu dia tak faham. Dia faham pada zahir. Siapa tolong Allah, Allah tolong dia. Bukan maknanya ayat tu Allah lemah. Bukan maknanya ayat tu Allah perlukan kita. Tolong Allah di sini maknanya ialah tolong menegakkan agama Allah. Tolong jaga agama Allah atas muka bumi ini. Tolong supaya dakwah ni berjalan. Tolong supaya Islam dihormati. Tolong apa-apa jua kerja dalam bidang agama, itu dipanggil menolong Tuhan. Bukan maknanya Tuhan tu lemah, Tuhan tu tua, Tuhan tu tak larat, Tuhan tu kena bagi tongkat kat dia. Tak. Tolong agama Allah. Tak ada siapa azan, kita ambil azan. Supaya syiar azan wujud. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, apa hukum azan minta upah? Harus. Tapi ada ustaz, ada pakcik tu kata, tak bagi upah pada dia pun tak apa, bagi je, janji dia boleh azan. Seorang minta upah, seorang lagi pula tak minta upah. Ikhlas. Nak tengok yang mana ustaz? Yang minta upah ke yang tak minta upah? Dua-dua boleh. Pasal apa dia minta upah? Pasal dia main jauh. Pasal apa yang apa ambil orang jauh? Pasal bang dia sedap lah. Bang dia sedap lah. Sekali dia bang ustaz, semua orang turun mai. Dia kata, kalau hampa nak panggil aku, bagilah kat aku sebulan 500. Abu ambil minyak aku duk turun mai. Dia bang sedap, bagus ustaz. Tapi ada pakcik sebelah ni pula, dia kata dengan dia tak payah bayar, tak apa, dia ikhlas. Itu apa ustaz hampa tak ambil pakcik tu? Allah, kalau dia bang ustaz, semua orang tutup pintu ustaz, takut. Yang ni bang sedap, yang ni bang tak apa nak sedap. Nak ambil mana? Ambil hak sedap tu. Bayar pun tak apa. Dia bukan kita nak kira hak murah, free semua. Bang teruk. Sebab tu saya nak tegur dalam radio, duduk bang teruk. Kena tukar dah bang tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya aku tumbuk radio ni kan. Cuba tuan-tuan perhati, ada radio duk bang. Hayya 'alas solat. Duk tarik siapa? Habang tak boleh ke? Hayya 'alas solat. Ni duk tarik. Hayya 'alas solat. Siapa? Saya pasal radio tu tak bagi saya ceramah di radio. Kalau ada saya nak cakap kat penerbit dia, tukar bang lain, merakah hak pakcik kita bang. Hak ni lagi senang bang tuan. Orang kita ya bang teruk-teruk, mai tempat lain bang selamba ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar dah. Kita ni bang kat 10 minit, sembahyang 3 minit. Tengok. Sembahyang 3 minit. Bang je, hayya 'alas solat. Punya lama nak habis. Yang duk bang ni pun tuan-tuan syiar, tolong agama Allah. Tuan-tuan duk tengok orang susah, tolong agama Allah dengan bantu dia. Kita duk tengok anak yatim ni miskin payah, kita tolong dia, tolong agama Allah. Maka siapa-siapa yang tolong agama Allah ni, kata Allah, Allah tolong dia balik. Allah tolong dia balik tuan-tuan. Dan Allah tambah lagi, siapa yang tolong agama Allah, apa dia? Wa yusabbit aqdamakum. Allah teguhkan kedudukan dia di atas muka bumi. Kalau tuan-tuan seorang ahli politik, tuan-tuan nak teguh kedudukan tuan-tuan atas dunia politik, tolong agama Allah. Bukan sekat agama Allah.
bukan sekat. Tolong sebar luahkan lagi agama Allah, mudahkan lagi agama Allah. Allah mudahkan untuk engkau dan Allah akan teguhkan kedudukan kau. Kalau tuan-tuan orang kaya, bagaimana supaya kita ni teguh kedudukan kaya kita? Tolong agama Allah. Kalau kita ni sakit, nak supaya kita ni diteguhkan kedudukan semangat kita, kekuatan kita, tolong agama Allah. Allah tolong hang balik dan Allah teguhkan kedudukan hang. Kita tolong satu, Allah balas dua. Ini kelebihan bila kita tolong agama Allah. Bukan tolong Allah, dia tu maha gagah dah nak tolong. Tak mana? Tolong apa-apa jua pada benda yang baik. Maka atas apa yang kita tolong tadi tuan-tuan, Allah kata aku tolong kamu balik dan aku teguhkan kedudukan kamu. Persoalan dia, kadang-kadang kita tak tanya, kita tanya pada diri kita, kenapa Allah tak tolong aku? Kenapa Allah tak makbulkan doa aku? Cek tengok, ada tak kita putuskan silaturrahim? Cuba cek tengok, setakat mana yang kita tolong agama Allah? Sikit ni. Kita dah nak masuk dah tuan-tuan. Tak lama lagi kita nak buat haji. Tak lama. Apa dia dengan haji? Saya dah buat haji ustaz. 2 kali dah, alhamdulillah. Saya dah daftar haji ustaz, tapi kota tak sampai. Tak apa kalau hang tak buat haji, kalau hang dah buat haji, kalau kota tak sampai ke hang tak apa. Tapi ada benda yang kita boleh buat. Tidak semua daripada kita boleh buat haji tahun ini. Tapi semua daripada kita boleh buat korban. Kenapa tak buat korban? Tang mana yang mahalnya korban? Tak boleh unta, ambil lembu kerbau. Tak boleh lembu kerbau, ambil kambing. Korban adalah satu benda yang sangat simple. Orang kita yang bagi jadi susah. Korban boleh buat di rumah, ambil seekor kambing, sembelih di rumah. Masak-masak, makan-makan, pergi hantar pada orang, sudah. Korban itu. Cuba tengok dalam kisah Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Bila Allah perintahkan Nabi Ibrahim suruh korbankan anak dia Nabi Ismail, dia buat dan Allah gantikan dengan kibas. Kita hari ini tak suruh sembelih anak, disuruh sembelih binatang korban. Mudah-mudahan Allah gantikan pada kita dengan anak yang soleh. Mudah-mudahan aku tak korbankan anak, tapi aku korbankan kambing. Mudah-mudahan Allah gantikan aku anak yang baik-baik. Minta pada Allah. Kita duk harap anak kita baik, anak kita terang hati, anak kita dengar cakap. Tak pernah pun tuan-tuan. Tak pernah seumur hidup buat korban. Sebab apa? Sebab dia faham korban ni kena buat kat masjid. Bagi nama kat masjid, ambil kupon kat masjid, beratok pergi ambil kupon, kena buat gotong royong, kena buat ini, kena beratok, kena pakai baju seorang satu, kentola good morning seorang satu. Satgi tak dapat kentola kecil hati, tak dapat baju tulis korban perdana masjid kecil hati. Sebenarnya korban boleh buat di rumah masing-masing. Tak payah lembu pun tak apa. Cukup dengan seekor kambing, beli 1,400, pakat dengan anak kongsi beli lembu, buat korban. Sembelih belakang rumah. Ada yang tanya pula, dia kena kat belakang rumah kena sembelih ustaz. Tempat lain boleh tak? Atas bumbung tak apa kalau nak sembelih. Belakang rumah tu nak tunjuk di rumah orang boleh buat. Sembelih seekor kambing. Masalahnya ustaz, saya tak reti sembelih. Hang panggil tu imam mai sembelih ustaz. Lepas lapak, lepas apa hang masak kurma. Yang untuk orang miskin hang bagi mentah, untuk hang makan anak beranak masak manis-manis, sudah clear. Masak kurma boleh, masak apa pun tak apa.
Yang penting kata Allah, wa at'imul ba'isal faqir, bagi orang miskin makan. Simpelnya tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak pernah ajar anak kita korban. Yang kita ajar anak kita puasa. Besok puasa tau. Nah, pukul 4 pagi kejut budak tu. Adik, bangun sok. Saya tiap-tiap hari saya ajar anak saya bangkit sok tak. Pak siapa kita tiap-tiap tahun tak ajar anak kita korban? Dan kamu tu dah kerja. Ada ke masuk korban? PH, kamu tak nak korban ke? Kamu dah 2 tahun dah makan gaji. Takkan tak nak korban? Kita agak tuan-tuan, mereka ni dah korban ke belum? Belum. Kalau belum, jom kita ajak dia orang korban. Simpelnya korban. Ada orang yang bagi jadi susah korban ni. Dia kata duit tak ada masa saya. Kalau duit tak ada, hang kongsi korban lembu. Seekor lembu 4,000, 5,000. Mahal Ustaz. Kongsilah. Islam bagi kongsi sampai 7 orang 1 ekor. Oh Ustaz, masjid kami ambil 750. Mahal Ustaz. Oh, kalau gitu hang korban di luar negeri 390 ya. Depa kata di luar negeri lagi bagus pada dalam negeri Ustaz. Apalah dalam negeri lagi bagus pada luar negeri. Pak siapa yang pergi buat korban kat luar negeri? Dalam negeri ada. Kalau gitu hang korban dalam negeri. Itulah nak dalam negeri mahal pula Ustaz, 750. Kalau gitu hang korban kat luar negeri 300 ya. Tapi depa kata hak dalam negeri lagi bagus. Kalau gitu hang korban dalam negeri, depa kata mahal Ustaz. Kalau gitu korban luar negeri, tapi depa tetap bagus. Aku sepak sat lagi budak ni. Cukup berkira dengan Tuhan. Bila hang nak tolong agama Allah, adakah bila hang korban tu dapat kat Tuhan korban hang tu? Dapat dekat kamu balik. Takkan 1,000 tak ada. Kongsilah dengan anak beranak, jom kita beli seekor kambing, kita buat korban. Pakat. Baju raya boleh beli. Baru ni dapat KWSP buat keluar 10,000. Tak teringat dalam otak ni nak simpan untuk korban. Yang teringat nak tukar handphone, yang teringat nak balik kampung, tapi tak teringat nak buat korban. Inilah kadang-kadang lemahnya kita tuan-tuan. Untuk hak Allah punya last sekali. Untuk agama Allah tu pilihan terakhir, kadang-kadang tak teringat pun. Dan bila diberi ingat, dia sebut apa? Saya dah buat korban Ustaz. Oh dah buat dah. Bila tu makcik? Tahun 78. Amboi lamanya. Nak ingat tahun 78 tu kena tengok langit baru ingat. Bayangkan. Orang ni kalau nak ingat benda lama, tahun 70 lama sungguh. Tapi bila makan pula tak sebut langit pun, tak tengok langit pun. Makcik marilah makan. Makcik dah makan dah. Bila? Tahun 70 dah pula. Ajak makan tu, tu nak makan. Tapi ajak korban, dah buat dah. Tiap-tiap tahun buat apa masalah? Jom tuan-tuan. Kita ada banyak masa lagi, sebulan lebih. Kita buat korban. Telefon anak kita, buat 100 kat ayah. Hang 100, bini hang 100. Telefon nombor 2 pula, hang 100, bini hang 100, 400. 5 ada anak. Campur dengan isteri dia 1,000 dah. Lah ni 1,000 kita dah ada duit dah lehau kita buat korban. Abang nak buat di masjid ke? Tak payahlah, kita buat di rumah kita sudah. Pakat dengan Tok Imam mai sembelih hang masak kita makan. Itulah dia nama korban. Bukan korban ni tuan-tuan yang hak kita duk bayang sekarang ni punya seksa, nak kena rebah lembu tu. Sampai kena ambil orang badan sadar pergi berlawan dengan lembu. Pasal apa? No, tuan-tuan duk tengok dah. Ada yang mati kena tanduk lembu. Seksa betul tuan, nak korban ni. Ini seksa macam tu. Padahal Islam ni simple sangat-sangat. Hang tak boleh buat macam ni, hang buat macam ni. Janji yang hang buat tadi ni tolong agama Allah. Dan kata Allah, bila hang tolong agama Allah, Allah tolong hang balik dan Allah meneguhkan kedudukan hang di atas muka bumi ni. Baik, kemudian dan tiadalah kerana mengambil manfaat aku daripadamu.
Allah tidak memerlukan apa-apa manfaat daripada kita. Jangan ingat tuan-tuan, kita ni memberi manfaat kepada Tuhan. Allah dah maha perkasa, Al-Aziz. Allah yang maha gagah, Al-Qawi. Allah yang maha besar, yang maha agung, Al-Azim. Apa yang dia nak ambil manfaat daripada kita? Kita yang ambil manfaat daripada apa yang Allah Ta'ala jadikan. Tidak ada satu benda pun tuan-tuan dalam dunia ni Allah Ta'ala jadikan sia-sia. Dan tidak ada satu perkara pun yang Allah Ta'ala tinggalkan dalam Quran. Semuanya Allah sebut dalam Quran. Kita saja yang lalai, kita saja cuai. Baru ni saya baca satu orang menulis tentang besi. Dia kata besi adalah satu logam yang tak dapat dibuat dalam dunia. Hang baru tahu kan? Saya kata lagu tu, tapi nak cakap kat dia saya pun tak erti. Dia kita boleh baca tulisan dia. Dalam hati saya kata, hang baru tahu. Quran bagi tahu lama dah. Wa anzalnal hadid. Kami turunkan di dalam dunia ni besi. Maknanya besi datang daripada langit. Tak ada siapa dalam dunia ni tuan-tuan yang boleh buat besi. Dan tak ada satu benda pun dalam dunia ni yang boleh dicampur membentuk besi. Tak. Besi itu dari langit. Allah sebut dalam Quran, kami turunkan besi itu dari langit. Dia main hantar ke sini. Dan besi adalah benda yang sangat bermanfaat pada manusia. Sekarang siapa jadi tokek besi? Allah sebut besi adalah benda yang sangat bermanfaat. Orang Islam tak jadi tokek besi. Yang jadi tokek besi orang kafir. Di tempat saya di Ipoh tu tuan-tuan tahu tempat orang panggil besi buruk, kereta potong, kepala bah, kepala lori, kepala kereta, segala kepala ada kat depan. Tuan-tuan nak cari pintu apa? KE 20, Mazda 123, 323, semua ada sana. Jalan Bendahara di Ipoh, satu Malaysia kenal. Nak kepala lori apa? Nak badan apa? Nak bonet apa? Semua besi buruk. Tapi mereka adalah jutawan semua ni. Kita bila sebut besi buruk, hang bisnes apa? Saya bisnes buat kumpul besi buruk ni. Padahal mereka itulah yang paling kaya. Penguasaan besi. Bangunan kita ni kalau tak ada besi ada jadi bangunan. Manfaat tu Allah Ta'ala jadi. Nama dia besi. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, kami tidak tinggalkan suatu perkara pun untuk kita. Semuanya aku tulis dalam Quran. Pergi cari Quran dan ambil manfaat dia. Dengan satu kitab ni tuan-tuan, kalau kita kaji lah, segala-galanya ada dalam ni tuan. Jom kita jadi tokek besi. Tapi bukan curi besi longkang pergi jual. Pergi curi besi longkang, pergi cari penutup longkang. Ada yang pergi curi penutup tangki. Bila kita tanya Pak siapa hendak curi besi-besi penutup longkang ni, mat Ustaz Kazim habaq itu, jadilah tokek besi. Elok pemahaman tuan-tuan. Saya kalau kita betul-betul ikut Quran, orang Islam adalah yang paling kaya sekali. Saya sebut dah pada tuan-tuan banyak kali. Surah nombor 2 selepas Al-Fatihah ialah surah Al-Baqarah, surah lembu betina. Quran ni kitab mulia tuan-tuan. Orang cium Quran ni. Habis-habis sedekah cium. Ada pula ustaz tak bagi cium, dia tak ada faedah. Astaghfirullahalazim. Cium Quran pun dia kata tak ada faedah. Hang cium duit ada faedah pula. Pergi motong mesin rumput rumah orang, tuan tu bagi 200 upah mesin rumput. Terima kasih encik. Berapa ramai duk cium duit. Oh dapat. Mana bagus, hak cium duit ke cium Quran? Cium Quran hang kata tak ada faedah, hak cium duit hang diam pula. Yang cium duit hang diamnya. Orang cium Quran ni hang kata tak ada faedah. Astagfirullahalazim.
Mulianya Quran orang dulu-dulu tuan-tuan, habis sedekah tak atas palau. Tak atas palau baru cium. Dulu surah nombor 2 selepas Al-Fatihah, Al-Baqarah, lembu betina. Punya mulianya Quran, tiba-tiba nama surah lembu. Lah, hinanya lembu tu sebab orang kita agak yang bodoh macam lembu. Tapi Allah letak dalam tu. Saja-saja ke Allah letakkan dalam Al-Quran surah lembu. Hampirlah cari apa ada pada lembu. Allah sebut unta, Allah sebut lembu, Allah sebut semut, Allah sebut lebah. Allah kata lebah tu ada yang duduk di hutan, lebah tu ada yang duduk di gunung, ada yang duduk di pokok, dan lebah yang kamu belah. Lebah ni ada 3 kata Allah, yang duduk di gunung, yang duduk di hutan, yang dekat rumah kamu. Maknanya kita belah. Maknanya lebah boleh dibelah. Dan berapa ramai pula yang belah lebah sebagai sumber yang hebat, makanan yang hebat. Tak ramai kita belah lebah. Ni sahabat saya ni belah lebah di Chiang Mai ni. Ni orang Chiang Mai duduk sebelah saya ni. Belah lebah buat madu. Sebab tu bini ramai. Seorang saja ngusik entah. Toki lebah. Dia tanam pokok longan, belah lebah. Jadi pengusaha madu. Allah sebut satu, habis orang kafir yang ambil. Dan kita tukang beli. Bila tak ada benda, kita mula bising. Ayam mahal. Ayam pergi mana ni? Mahal sungguh lah. Belah ayam tak mau. Belah lembu pun tak mau. Ayam RM4 mahal. Tu dia ambil 4 ekor. Dalam duk mahal tu pun 4 ekor. Tu macam mana tuan? Kena ubah dah perangai kita ni tuan. Berkali-kali saya cakap sejak bertahun-tahun yang lepas. Tolong tingkatkan pertanian. Tolong tingkatkan sumber pemakanan. Allah Ta'ala jadikan bumi di Malaysia ni bumi yang sangat subur. Hang tanam apa pun hidup. Jangan rosakkan tanah pertanian. Jangan ubah status tanah pertanian. Kekalkan bendang. Kekalkan tanah pertanian. Galakkan orang buat pertanian. Dedak hasilkan sendiri. Makanan binatang hasilkan sendiri. Kita nak cepat jadi maju. Konon-kononnya pertanian ni mundur. Kita ubah segala tanah. Bina segala kelang. Kelang tutup, tanah tak boleh pakai. Sekarang beras tak ada. Dalam duk macam tu pula, kita pula cakap Dajjal nak mari. Dajjal nak sampai ni. Habis tu apa kena buat? Simpan makanan banyak-banyak. Pakak duk beli beras 20 kampik seorang pula. Lagi tak ada beras. Yang Nabi kata zikir banyak-banyak. Kuatkan iman bila datang Dajjal. Bila datang yang hak kita duk sebut ni. Banyakkan zikir. Kuatkan iman, teguhkan iman. Kita pula beli beras banyak-banyak, lagi beras tak ada, lagi susah. Jom betul-betul kita balik pada Quran dan ikut Nabi tuan-tuan. Taknya kita ni jadi miskin kalau kita ni buat pertanian. Tak. Bukankah bekerja dengan pertanian tu adalah barakah tuan-tuan. Tapi sayang, kita tak mau pertanian. Daripada bank, tukar nama. Daripada universiti, tukar nama. Jangan ada pertanian. Jangan ada penternakan. Jangan ada benda-benda yang berkaitan lagu tu. Kalau nak nasi, kita import. Nak ayam, kita import. Bila negara-negara pengimport menghentikan makanan, kita nak makan apa? Ada kita nak makan kilang elektronik tu.
Nak makan microchip komputer? Dah. Hak tukang buat microchip tu pula pun tuan-tuan, depa makan nasi. Cerdiknya kita tuan-tuan. Pertanian kita tak majukan betul-betul. Kita buat industri semua. Dan dalam masa yang sama pula, kita pergi ambil pekerja asing, main duduk dalam negara kita. Lagi makan tak cukup, nak tambah depa duduk makan. Perladangan makin slow, pertanian makin slow, pengeluaran makanan makin slow. Kita wak mari pula orang besar-besar main makan tempat kita. Ini benda kena ubah cepat tuan-tuan. Sebelum berlaku krisis makanan. Allah Ta'ala sebut kepada kita ni, dijadikan tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok ni untuk kita. Jangan jadikan sesuatu benda seolah-olah tidak ada manfaat. Saya bila sakit macam ni tuan-tuan, Allah tak tahu nak habaq. Tadi orang tu daripada Sungai Buloh mai bawa herba. Mai pula daripada Pendang pula tadi mai bawa herba ni, pokok ni. Loh, saya tak nak dengar. Ni pokok apa? Ni pokok apa? Yang ni ustaz untuk kegunaan ni. Oh, hebat orang Melayu kita tuan-tuan. Akar kayu ni, daun ini ustaz, batang dia ustaz, daun dia ustaz. Masya Allah. Bila dapat masalah tuan-tuan, lagi banyak idea datang rupanya. Maka kata Allah, aku jadikan manusia ni bukan aku nak ambil manfaat daripada manusia. Sebaliknya apa yang Allah jadikan dalam dunia ni adalah untuk kita mengambil manfaat bagi diri kita sendiri. Baik, kemudian, dan tiadalah kerana menolak mudarat dengan kamu, dan tetapi aku menjadikan kamu supaya kamu mengenal akan daku. Maka datanglah kata-kata ulama, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal di dalam agama ialah mengenal Tuhan. Baik, Allah terangkan dalam hadis kudusi ni, untuk apa Allah jadikan kita? Pertama, supaya kita kenal Allah. Ada yang tanya, macam mana saya nak kenal Tuhan? Tak nampak pun. Macam mana saya nak kenal Tuhan? Tak nampak pun. Saya tak tahu Tuhan duduk tak mana. Jadi macam mana saya nak kenal? Ada orang kata macam tu. Ustaz, kalau Allah tu ada, dia duduk tak mana? Saya nak tengok. Ada yang jenis macam tu. Saya kalau hang tunjuk di mana Allah ada, baru saya percaya. Dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. Maka itu adalah sifat manusia. Sifat manusia, kalau aku nampak, baru aku percaya. Kalau aku nampak dengan batang hidung aku, baru aku percaya. Sifat manusia tu apa? Kalau dia tak nampak, dia nak bagi nampak. Kalau dia tak nampak, dia nak bagi nampak. Sebab tu ada setengah manusia, dia nak bagi nampak Tuhan duk tang mana-mana, dia buat Tuhan duk tang tiang. Tu dia Tuhan duk tang tiang. Dia buat Tuhan supaya nampak, dia letak dekat pokok. Tu dia Tuhan kat pokok. Ada kita nak heran perangai manusia macam tu? Kita tak heran. Sebab manusia ni selagi tak nampak, dia tak puas hati. Bila dia tak nampak, dia nak bagi nampak, maka mula dia mereka-reka. Dia membayangkan Tuhan ni berapa tangan, Tuhan ni berapa kaki. Dia membayangkan Tuhan ni macam ni, Tuhan ni macam ini. Ini perangai manusia. Maka bila dia buat macam tu, dia jadi macam tu, nama dia apa? Nama dia musyrik. Baik, kita punya ajaran, kenapa kita tak nampak Tuhan? Sebab Allah Ta'ala kata, kalau kamu tanya pada aku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jawab, aku ni hampir dengan mereka. Allah hampir dengan kamu. Kalau Tuhan tu duduk di tiang, dia keluar daripada rumah, dia tak nampak Tuhan, maka dia jadi jahat. Pasal apa? Tuhan aku tinggal kat rumah, dia bukan nampak aku pun. Aku nak buat apa pun kau suka. Tuhan ada kat tepi jalan. Sekarang aku dalam rumah, aku nak buat apa kau suka.
Sebab tu kita tak nampak Tuhan. Sebab Tuhan ada. Mana hang ada? Tuhan ada kat. Hang nak buat jahat di Amerika, Tuhan ada. Hang nak buat jahat di Malaysia, Tuhan ada. Hang nak buat baik di Mekah, Tuhan ada. Kalau Tuhan duduk bertempat dekat tiang tu tuan-tuan, Tuhan tak ada, aku tinggal kat rumah. Lah kita pergi golok okey . Ni lepas golok aku nak pergi takbai pula. Elok pergi takbai. Nak perang pergi takbai. Tuan-tuan yang saya hormati, yang kedua, kenapa yang kita tak nampak Tuhan? Sebab kalau kita nampak dia, dia dah jadi makhluk. Kenapa tuan-tuan nampak saya? Sebab saya makhluk. Kenapa tuan-tuan nampak saya duduk atas kerusi? Sebab saya pun macam tuan-tuan, bertempat. Ada darah, ada daging, ada tulang, ada baju, ada apa-apa, rambut, apa semua. Maka tuan-tuan boleh nampak saya. Kalau tuan-tuan pun nampak Tuhan, maka Tuhan dah sama dengan kita, makhluk. Mana boleh Tuhan sama dengan makhluk? Yang ketiga, pasal apa yang kita ni tak nampak Tuhan? Dia kata, Ustaz, saya tak puas hati, saya nak tengok Tuhan juga. Setiap benda yang ada boleh nampak. Tapi siapalah kita ni? Sebab tu ada saat dan ketikanya untuk manusia biasa dengan kita ni nampak Tuhan. Tunggu masuk syurga. Macam mana kamu nampak bulan yang mengambang penuh tu? Duk tang mana pun hang nampak dia. Macam bulan tu lah. Duk tang mana pun bulan duk nampak tu. Tunggu saat dia. Baik, yang pertama supaya kamu kenal Allah. Tujuan pertama Allah jadikan kita apa? Supaya kita kenal Tuhan. Sebab itu, macam mana cara Allah nak bagi kenal kita dengan Tuhan? Banyak cara. Banyak cara. Hari ni saya jumpa 2 orang yang aksiden dan koma. Dia kata dia balik daripada semayang, tiba-tiba hujan turun. Bila hujan seriat, dia pun naik kereta balik ke rumah. Sampai di tengah jalan, hujan turun lagi sekali, lebat. Lebat, dia kata tak nampak apa dah. Tiba-tiba dia kata langgar pokok. Yang dia ingat sebelum dia pingsan, orang pakat main kerumun dia. Yang dia dengar, dia kata, Allah, sahabat kita seorang lagi dah tak ada. Orang ramai, orang masjid ni pakai duduk kerumun dia kat kereta tu. Dia kata apa? Seorang lagi sahabat kita tak ada dah. Lepas tu Ustaz, saya tak sedar. Saya pergi ke alam lain, duduk kat hospital, alam koma. Saya nampak macam-macam waktu saya koma, Ustaz. Tu seorang hak tadi. Mai makcik tadi. Hari ni ada 700 orang melawat saya. 700 orang melawat. Semua pakai doa, alhamdulillah lah, doa ramai. Ada satu makcik tu kata, dulu Ustaz, saya sakit. Saya mai sini jumpa Ustaz, Ustaz jampi kat saya, Ustaz bagi ayat kat saya. Alhamdulillah Ustaz, saya lega. Saya buat sakit jantung, buat Ustaz aja petua-petua ni, saya lega. Tapi untuk makluman Ustaz, 10 hari lepas saya buat jantung tu, saya koma. Ustaz, macam-macam benda yang saya nampak waktu saya koma, Ustaz. Saya tanya dia, makcik nampak apa? Tak apalah Ustaz, untuk saya Allah Ta'ala bagi dekat saya. Kadang-kadang Allah nak mengenalkan dia pada kita. Dia bagi satu musibah. Dalam musibah tu baru kita tahu siapa kita dan siapa Tuhan. Allah ajar kita saat tu. Keluar daripada koma, insaf terus. Insaf, tuan-tuan. Dia bagi sakit tu supaya dia tahu, supaya kita tahu siapa hang. Yang ni yang saya jumpa dengan satu orang, badan besar tuan-tuan ni, penumbuk dia 4 kali saya. Berketul-ketul badan ni.
berketul-ketul. Besarnya hamba Allah ni badan. Dia duduk di kondominium, rumah dia penthouse atas sekali. Dia ada rumah di Malaysia, Kuala Lumpur, dan dia ada rumah di Hong Kong. Dan dia kata, Ustaz, saya tak pernah sembahyang. Orang kaya badan besar tuan-tuan, tak pernah sembahyang. Satu hari saya mimpi dalam tidur tu, mimpi kena balon Ustaz dalam kubur. Terbangun saya waktu tu orang azan subuh Ustaz. Saya menangis, saya telefon kakak saya. Aku ni, kak dia kata hampir tobat, hampir sembahyang. Dia kata, Ustaz, sejak daripada hari itu saya tak pakai seluar dalam dah Ustaz. Kalau tidak begini, saya duk tayang badan saya, duk tunjuk seluar dalam. Saya takut Ustaz. Saya tukar daripada seluar dalam, saya pakai jubah sekarang Ustaz. Dan pakai jubah, pakai seluar dalam kat dalam. Dulu tak pakai baju, tak pakai seluar, pakai seluar dalam saja. Duk gini, tayang kat orang. Saya takut Ustaz. Allah Ta'ala bagi tuan-tuan. Kadang-kadang Allah nak bagi kita kenal Tuhan, dia bagi kita sakit. Tengah duk berlari di padang bola, rebah kena sakit jantung. Saya jumpa dengan seorang pengarah filem. Saya baru habis syuting. Tuan-tuan jangan lupa tengok filem saya ni, duk kontroversi filem ni. Saya berlakon sebagai pelakon undangan pengarah filem. 1.5 penolong pengarah ambil hello tu. Okey. Berhenti. Semayang. Hak kameraman berhenti, makeup man berhenti, hak catering man berhenti. Semua berhenti. Masuk dalam satu kemah, pergi semayang. Siapa imam? Saya. Allahu Akbar. Baca doa, makan nasi apa semua, pukul 2. Okey, kita sambung. 4.45 berhenti, semayang. Hak kameraman pergi bang asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis mayang asar, saya punya scene lepas ni. Seimbang dengan director. Bagi abang suruh budak-budak semayang, bagi cantik abang, saya cukup suka. Saya takut Ustaz, nanti saya kena soal di hari kiamat. Saya buat filem dan saya biarkan budak-budak saya tak semayang. Apa saya nak jawab depan Tuhan? Saya nak tebus salah-salah saya Ustaz. Saya tanya dekat dia, macam mana ya abang boleh pergi bajak budak-budak ni, tak ada siapa yang tinggal pun, semua kena semayang ni, macam mana abang boleh datang idea? Waktu saya sakit, saya koma berhari-hari dalam hospital Ustaz. Dalam tu saya nampak macam-macam, saya takut Ustaz. Saya takut sungguh Ustaz. Sebab tu bila saya keluar daripada hospital, saya sakit, saya berubat, Allah bagi sembuh, saya nak cover balik Ustaz. Saya nak buat satu filem supaya orang sedar Ustaz. Saya tak boleh cerita apa yang saya nampak. Nanti siap satu filem saya ni, Ustaz tengok, itulah yang saya nampak. Dan saya takut, sebab tu saya ajak semua kru-kru semua ni, budak-budak filem ni, semua main sembahyang. Tak ada siapa boleh culah. Supaya kalau saya mati nanti, kalau Allah tanya saya, kata saya dah sediakan surau sementara, saya sediakan tangki untuk mereka ambil wuduk, supaya mereka boleh sembahyang. Kadang-kadang Allah nak bagi kenal kita dengan Allah, dia bagi kita sakit, dia bagi kita koma, dia bagi kita insaf. Tapi kalau dah koma, dah sakit, dah macam tu pun masih belum sedar, apa lagi cara yang Allah nak buat tuan-tuan untuk menyedarkan kita supaya kenal Allah. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak bagi kita kenal dia, Allah Ta'ala bagi kita ni susah, miskin,
Allah nak tengok tahap mana iman kamu. Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apa kamu sangka kamu ini sudah beriman sedangkan kamu belum diuji? Tuan-tuan, kita kenal Siti Sarah, isteri Nabi Ibrahim. Kita kenal Siti Hajar, isteri Nabi Ibrahim. Boleh tak Siti Hajar kata, saya perempuan solehah? Boleh. Apa sebab engkau mendakwa engkau solehah? Saya adalah isteri Nabi. Saya isteri Nabi kot. Suami saya Nabi, so saya mestilah solehah. Oi, belum. Saya keturunan baik-baik. Saya keturunan daripada anak Raja Maghrib. Bapa saya dibunuh oleh Fir'aun. Saya dijadikan dayang di dalam istana Fir'aun. Kemudian saya dihadiahkan kepada Siti Sarah, isterinya Nabi Ibrahim. Dan nama saya adalah Hajar. Hajar maknanya anugerah. Anugerah kepada Siti Sarah. Saya orang baik. Siti Hajar boleh klaim macam tu, tapi dia tak klaim. Dan akak-akak pun boleh klaim, Ustaz, saya ni alhamdulillah lah, suami saya imam, tiap-tiap hari bawa saya pergi sembahyang jemaah, tiap-tiap hari saya pakai telekung, Ustaz, tiap-tiap hari saya jadi makmum pada suami saya, Ustaz, suami saya ni imam, Ustaz, oi, nafkah sentiasa cukup, tangan ni tak pernah angkat kat saya, Ustaz, jerekah pun tak pernah, Ustaz, suami saya baik, saya pun baik, Ustaz. Belum sampai Allah uji hang. Nak tengok baik tak baik, Allah uji Siti Hajar. Bawa anak kecil daripada Palestin pergi ke Mekah. Duduk atas bukit, gunung ganang, pokok tak ada, air tak ada. Duduk, bawa bekal air sikit, bawa bekal makanan sikit, tinggal. Nabi Ibrahim patah balik ke Palestin. Dan bila Nabi Ibrahim berpatah balik ke Palestin, dia langsung tak tengok muka Siti Hajar. Siti Hajar ni ikut suami dia, bang, nak ke mana? Palestin, balik rumah. Abang tinggalkan kami anak beranak di sini ke? Ya. Langsung Nabi Ibrahim tak kalih dah. Nabi Ibrahim jalan je. Bang, takkan tinggal kami sini, bang? Adakah Allah yang menyuruh ditinggalkan kami di sini? Ya. Baru dia berhenti mengejar Nabi Ibrahim. Kalau Allah yang suruh, saya yakin pada Allah. Allah takkan sia-siakan kami anak beranak. Nabi Ibrahim teruskan perjalanan ke Palestin. Siti Hajar duduk di Mekah. Apa dia kemuncak susahnya manusia? Saya ulang balik soalan. Apakah kemuncak susahnya hidup manusia? Nombor 1, air minuman tidak ada. Bayangkan tuan-tuan, hidup tanpa air. Macam Siti Hajar duduk di Mekah, air tak ada. Air yang bawa bekal habis. Susu yang anak dia hisap, susu dia pun kering. Anak dia menangis, nak bagi air, air tak ada. Nak bagi susu, susu kering. Kemuncak kesusahan nombor 2, makanan tak ada. Susah nombor 2, makan tak ada. Kita yang makan banyak ni pun duk mengadu susah. Susah makanan lah ni. Mahal lah ayam. Padahal di rumah dia kuih raya hari tu pun berkepui duduk-duduk. Hang tak ada ayam, balon lah semprit tu. Siti Hajar tak ada makanan. Nombor 3, kesusahan nombor 3 apa? Duk seorang-seorang. Siti Hajar duduk seorang-seorang dengan anak. Suami tak ada, pak tak ada, jiran tak ada, kawan tak ada, nak nyembang siapa? Kesusahan nombor 4, api tak ada. Nak masak apa? Malam-malam nak panaskan badan dengan apa? Kesusahan nombor 5, rumah tak ada. Semua benda tu Siti Hajar rasa. Siti Hajar ni Allah test, nak tengok kamu solehah ataupun tidak. Berapa ramai
Kita kalau jadi Siti Hajar, tak boleh duduk sini, mampu baik aku cari laki aku. Ada tinggal sini pula. Dia tak cari Nabi Ibrahim, dia duduk situ sebab Allah kata duduk. Berapa lama duduk, Allah mula tolong dia. Allah mula tolong dia. Mula-mula Allah Ta'ala bagi air Zam-Zam pada dia. Dengan adanya air Zam-Zam, dia boleh hidup, boleh kenyang dengan air. Daripada air Zam-Zam datang burung yang terbang di langit, duk pusing di langit burung ni. Pasal di bawah nu ada air. Bila di bawah ada air, burung tengok, burung tahu ada air di bawah, dia mula turun di bawah. Orang yang lalu lalang di situ daripada jauh duk nampak, mari mana burung tu? Selalu tak ada burung ni. Selalu kalau ada burung duk pusing tu, bawah dia ada air. Jom kita pergi tengok. Mungkin di sana kita ada air, kita boleh hidup. Mari satu kabilah tengok-tengok seorang perempuan dengan seorang budak duduk dekat telaga Zam-Zam. Ada air dan air dia tak berhenti. Puan, boleh tak kami tumpang untuk jadi jiran puan? Boleh tak kami buat kampung di sini? Daripada seorang dengan anak, Allah hantar air. Daripada air, Allah Ta'ala hantar orang, hantar rumah, hantar makanan. Kesan dia sampai sekarang, tuan-tuan. Tak pernah kosong Mekah sampai sekarang. Sentiasa orang datang. Tak pernah berhenti air Zam-Zam. Sampai orang buat balik ke Pulau Pinang ni air Zam-Zam. Berjuta-juta manusia duk minum air Zam-Zam. Sampai sekarang orang ambil pengajaran daripada kisah korban Hajar, Ismail dan Nabi Ibrahim. Sebab tu tuan-tuan, Allah Ta'ala dia nak ajar kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi susah supaya kita jadi rapat dengan Tuhan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, apa kondisi yang ada pada kita sekarang, apa keadaan kita sekarang, ingatlah Tuhan sedang mengajar kita. Maka ambillah pengajaran untuk kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekadar itu. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.